Okey Ustaz, saya keluar daripada skrin. Saya remove Ustaz punya slide ya. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Sehat? Ustaz harap anak-anak semua sentiasa sehat dan bersedia untuk kita terus mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum Ustaz mulakan, Ustaz perkenalkan diri Ustaz terlebih dahulu. Nama Ustaz Muhammad Naufal bin Badaruddin. Ustaz berasal daripada Gemencih Negeri Sembilan dan sekarang Ustaz mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presil 82. Pernah datang Putrajaya? Okey, kat situlah Ustaz tinggal dan mengajar. Baiklah anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kali ini Ustaz akan menerangkan berkaitan dengan tajuk dalam bidang sirah pendidikan Islam tahun 6, iaitu pembukaan Kota Mekah. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah. Baiklah anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pembelajaran pada hari ini banyak kisah dan cerita yang ingin Ustaz kongsikan kepada semua. Sebelum Ustaz teruskan, Ustaz nak bagi tahu dekat anak-anak semua, hari ini kita bersama dengan ejen Ali untuk menerokai 9 misi yang ada bagi kita menyingkap kisah pembukaan Kota Mekah. Anak-anak kena ikut setiap misi ejen Ali ini bersama dengan Ustaz untuk anak-anak tahu apa sebenarnya yang terkandung dalam kisah pembukaan Kota Mekah. Misi ejen Ali ini menerokai pembukaan Kota Mekah adalah selaras dengan konsep program e-Murabbi at KPM ini sendiri, iaitu Dunia Pendidikan Islam Digital. Baiklah anak-anak, bagi memahami misi ejen Ali ini, anak-anak kena lihat, tonton apa setiap misi tersebut. Kalau nak tahu misi tersebut berjaya ataupun tidak, kalau ada keluar gambar ejen Ali, maksudnya misi itu telah berjaya. Jadi anak-anak kena selesaikan 9 misi yang ada. Kita pergi satu persatu. Baiklah, kita pergi kepada misi yang pertama. Kita tengok apa misi yang pertama ni. Misi yang pertama ni senang je Ustaz. Misi pertama kita kena baca doa sebelum belajar. Maksudnya dekat sini,
anak-anak kena bersedia, tanda tangan, ikut ustaz, kita selesaikan misi pertama ini bersama-sama. Ingat, kalau tak baca doa, kita tak boleh nak pergi ke misi seterusnya. Ejen Ali kata misi seterusnya kita kena selesaikan setiap satu persatu. Okey, jom kita tanda tangan, ikut ustaz baca doa. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita dah selesai misi yang pertama. Senang kan misi yang pertama? Okey, macam ustaz kata tadi, kalau nak tahu misi yang kita dah lalui itu selesai dan berjaya, kita tengok. Kalau ada keluar gambar ejen Ali, maknanya selesailah misi kita. Okey, maknanya misi pertama kita telah selesai. Baiklah, kita teruskan misi kedua. Apa sebenarnya misi kedua ni? Tapi sebelum kita teruskan misi kedua, ustaz nak jadi macam ejen Ali. Nampak tak dekat paparan yang ustaz paparkan tu, ejen Ali ada pakai spek mata kan? Jadi kalau ustaz pakai spek mata, boleh tak? Ni spek mata ustaz. Ustaz pun nak tiru macam ejen Ali. Kalau boleh. Okey. Ejen Ali ada spek mata dia, ustaz pun akan ada spek mata ustaz. Jadi ustaz akan sentiasa pakai untuk ustaz bersama-sama dengan misi ini supaya kita boleh jadi macam ejen Ali. Okey, baiklah. Kita pergi kepada misi yang kedua. Apa sebenarnya misi yang kedua ni? Misi yang kedua senang je rupanya. Misi yang kedua, kita lihat apa sebenarnya objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan kronologi pembukaan kota Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjelaskan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Yang ketiga, mencadangkan tindakan yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian berdasarkan iktibar pembukaan kota Mekah. Okey, inilah misi kedua kita. Macam ustaz kata tadi, kalau kita nak tahu misi kedua kita dah selesai, maka kalau keluar gambar ejen Ali, selesailah misi kita itu. Okey, kita teruskan. Misi kedua dah selesai. Tengok ada gambar ejen Ali. Tengok dia punya mata dia tu ada lampu, tapi ustaz punya spek ni tak ada lampu, tak apa. So kita dah selesai misi yang kedua per 9. Okey, tahniah anak-anak, kita dah selesai misi pertama. Kita dah selesai misi kedua. Seterusnya kita pergi ke misi yang ketiga. Okey, kita lihat apa misi yang ketiga ni. Jadi anak-anak ingat, semua yang tonton ini kena sentiasa ikut setiap misi kita supaya tidak terlepas. Okey, kalau terlepas rugi. Okey, baiklah. Kita tengok misi yang ketiga. Apa dia? Kita nak tengok gambar-gambar kota Mekah pada zaman dahulu. Ustaz nak tanya, kamu tahu tak kota Mekah ni dekat mana? Sebelum ustaz terangkan kota Mekah ni apa, jom kita ikut ustaz bersama dengan ejen Ali. Kita lihat gambar-gambar Mekah pada zaman dahulu. Okey, kita lihat gambar Mekah pada zaman dahulu. Inilah gambar ni Kaabah, kota Mekah pada zaman dahulu. Ini gambar yang pertama. So kita teruskan, kita lihat gambar yang kedua. Beginilah anak-anak semua yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kamu semua nampak apa yang ustaz paparkan ni? Kalau siapa yang pernah nampak dekat TV ke ataupun pernah pergi ke, cuba tulis dekat ruangan live chat tu. Okey, bagus.
Siti, kamu pernah pergi ya? Pernah nampak? Bagus. Okey, kita tengok. Ini gambar yang ketiga. Gambar pada zaman dahulu. Okey, ini pun sama. Tengok keadaannya pada zaman dahulu berbeza dengan zaman sekarang. Tahu ke gambar zaman sekarang ni macam mana? Sebentar, kejap lagi kita akan tengok sama-sama. Okey, ini gambar yang pada zaman dahulu. Okey, makanya kita telah selesai misi yang ketiga. Okey, dah keluar gambar Ejen Ali, maka selesailah misi kita satu persatu. Okey anak-anak, kita teruskan misi yang keempat. Tadi anak-anak semua dah tengok kan, dah lihat gambar Mekah pada zaman dahulu. Sekarang ni, jom ikut Ustaz, kita sama-sama tengok gambar Mekah pada zaman sekarang. Untuk anak-anak lebih jelas, lebih faham, lebih tahu, lebih kenal apa itu kota Mekah. Jom kita sama-sama ikut Ejen Ali ni pergi ke misi yang keempat. Okey, kita tengok. Anak-anak pernah nampak tak ni gambar Mekah pada zaman sekarang? Ada tower kat atas tu. Ustaz pernah pergi ke sana sebab Ustaz pernah jadi mutawif untuk umrah pada tahun 2015. So Ustaz pernah pergi. Nanti kalau ada siapa yang pernah pergi dekat sini, Ustaz nak tanya. Fawaz, Batrisha pernah? Ramai yang kata pernah. Ramai yang kata pernah nampak pun sama. Okey, bagus. Ni zaman sekarang, Mekah pada zaman sekarang, boleh nampak kat situ. Ramainya Ustaz, umat Islam kat situ. Mereka buat apa ni? Banyak ibadah yang boleh kita buat di Masjidil Haram. Okey, ni Kaabah ni. Seronok anak-anak. Ustaz doakan anak-anak semua dapat pergi ke sana suatu hari nanti. Okey, kita tengok ni. Nampak lagi menara tower tu kan? Okey, jom kita ikut Ustaz. Kita tengok lokasi Mekah ini dekat mana sebenarnya Ustaz. Jom kita sama-sama terogai. Kita tengok kat mana lokasi Mekah ni ya. Okey, baiklah, kita tengok lokasi Mekah ni dekat mana. Okey, jom sama-sama ikut Ustaz. Kita tengok lokasi Mekah ni dekat mana. Baiklah, sekejap ya, Ustaz tengok balik. Okey, jom kita sama-sama tengok. Ini anak-anak. Anak-anak boleh nampak ni. Ini kawasan Mekah. Yang ada garisan merah ni, yang inilah kawasan Mekah. Jom kita tengok dekat dalam dia. Nampak tu anak-anak? Kita boleh nampak Kaabah. Kita tengok lebih dekat lagi. Okey. Ni kita boleh tengok dekat sikit. Kita tengoklah Kaabah kat mana. Inilah kawasannya anak-anak, kalau anak-anak nak tahu. Okey, nampak tak? Okey, jom kita tengok gambar dia sedikit yang ada ni. Kita sama-sama tengok. Ni. Okey, sama tak dengan gambar yang Ustaz tunjuk tadi? Kat sini anak-anak semua boleh nampak Mekah pada zaman dahulu dan Mekah pada zaman sekarang, kota Mekah. Okey. Baiklah, kita dah selesai tengok. Kita dah tahu Mekah pada zaman dahulu dan kita dah tahu Mekah pada zaman sekarang. Berbeza dia punya gambaran. So, kita telah selesai misi yang keempat. Nampak tu Ejen Ali dah ada. Macam Ustaz cakap tadi, kalau dah keluar saja gambar Ejen Ali, maka selesailah misi kita. Anak-anak, seronok tak anak-anak semua lihat gambar-gambar Mekah tadi? Allahu Akbar, rindu untuk kita bertandang menunaikan umrah depan Kaabah. Ustaz rindu sangat kalau Ustaz dapat dipeluangkan, direzekikan lagi untuk pergi ke sana. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustaz doakan moga anak-anak murid Ustaz dapat pergi ke sana suatu hari nanti. Baiklah, setelah menonton gambar Mekah tadi, boleh tak anak-anak semua terangkan mengapa Rasulullah dan akan tanya menuju ke kota Mekah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang berasal dari Mekah? Sebab apa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang berasal daripada Mekah. Namun disebabkan ancaman dari Arab Quraisy, baginda telah berhijrah ke Madinah. Akan tetapi ada sebuah perjanjian yang diilhamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sedihnya anak-anak, telah dikhianati. Maka terjadilah peristiwa pembukaan kota Mekah. Soalan ustaz untuk anak-anak semua. Baik ke mungkir janji ni? Pernah tak kita mungkir janji? Kalau pernah, na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari sifat itu. Jom kita sama-sama amalkan, laksanakan apa yang telah kita berjanji. Okey, kita telah selesai misi yang keempat anak-anak. Kita teruskan misi yang kelima. Okey, kita tengok misi yang kelima apa dia ni. Anak-anak nak tahu pembukaan kota Mekah atau dikenali sebagai Fathul Mekah ialah peristiwa penting pembebasan kota Mekah daripada pengaruh amalan dan cengkaman jahiliyah. Ingat ni, poin penting ni untuk anak-anak semua. Pembukaan kota Mekah atau dikenali sebagai Fathul Mekah ialah peristiwa penting pembebasan kota Mekah daripada pengaruh, amalan dan cengkaman jahiliyah. Okey, baiklah, anak-anak dah tahu dah maksud apa itu Fathul Mekah kan? Jadi, jom kita pergi tengok apa aktiviti latihan pengukuhan yang boleh kita buat untuk kita sama-sama explore apa itu pembukaan kota Mekah. Okey, baiklah, kalau anak-anak semua dah bersedia. Okey, jom kita tengok. Jawab sama-sama dengan Ustaz. Anak-anak semua boleh jawab di ruangan live chat ya. Tulis jawapannya, Ustaz akan jawab mengikut jawapan anak-anak. Okey, anak-anak dah bersedia? Jom. Fathul Mekah dikenali sebagai apa jawapannya anak-anak? Tulis dekat ruangan live chat sekarang. Sama ada A, penaklukan kota Mekah, ataupun B, pembukaan kota Mekah. Ya, Alhamdulillah, tahniah Nafis. Nafis jawab B, pembukaan kota Mekah. Jom kita tengok betul ke jawapan Nafis ni. Alhamdulillah, betul. Okey, baiklah. Kita pergi kepada soalan kedua. Okey, Fathul Mekah ialah tempat kosong. Apa dia? Pembukaan atau penaklukan? Siapa nak jawab? Ismail. Okey, Fathul Mekah ialah pembukaan kota Mekah dari pengaruh amalan dan cengkaman jahiliyah. Okey, kita tengok betul ke jawapan Ismail ni? Okey, betul. Tahniah. Okey, baiklah. Betul jawapannya. Kita teruskan tengok, lihat. Okey, dah selesai ke misi yang kelima ni? Kalau kita dah jawab tadi dah selesai, maka selesailah misi kita. Okey, Alhamdulillah, misi yang kelima telah selesai. Tahniah anak-anak semua. Pejam celik daripada mula tadi sehingga sekarang dah 5 misi kita selesaikan bersama dengan Ejen Ali. Nampak tu gaya Ejen Ali tu. Ustaz pun ada juga aspek mata Ustaz ni. Inilah aspek mata Ustaz. Nanti Ustaz keluarkan kuasa. Okey, baiklah. Anak-anak, tadi kita dah tahu apa berkaitan dengan maksud Fathul Mekah. Kita teruskan pula misi yang keenam. Kita tengok apa sebenarnya latar belakang berkaitan dengan pembukaan kota Mekah ini. Apa sebenarnya yang terjadi pada pembukaan kota Mekah. Jom kita pergi ke misi yang ke-6. Anak-anak, Ustaz nak kongsikan berkaitan dengan serba sedikit pembukaan kota Mekah. Okey, pada tahun ke-8 Hijrah, pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah dengan membantu Bani Bakar memerangi Bani Khuza'ah.
Mengikut perjanjian Hudaibiyah, pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak. Dalam perjanjian tersebut, Bani Khuza'ah telah mengikat janji setia kepada Rasulullah, manakala Bani Bakar mengikat janji setia kepada musyrikin Mekah. Namun anak-anak, Bani Bakar yang bermusuh dengan Bani Khuza'ah telah meminta bantuan musyrikin Mekah untuk memerangi Bani Khuza'ah. Musyrikin Mekah bertindak membantu Bani Bakar. Mereka membekalkan senjata dan tentera lalu menyerang perkampungan Bani Khuza'ah ini, menyebabkan seramai 20 orang Bani Khuza'ah terbunuh. Tindakan musyrikin Mekah ternyata telah mencabuli genjatan senjata perjanjian Hudaibiyah. Jadi anak-anak, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita berkaitan perkara ini, baginda amat marah, lalu memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah bersama-sama dengan baginda. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi telah melantik Kulsum bin Husain menjadi pengganti Nabi di Madinah. Anak-anak nak tahu, sebenarnya kan ada 3 syarat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan sebagai tanda kebijaksanaan. Anak-anak nak tahu tak apa 3 syarat tu? 3 syarat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri terhadap musyrikin Mekah. Yang pertama, membayar pampasan atau ganti rugi kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Yang kedua, mengutuk perbuatan Bani Bakar yang membunuh orang Bani Khuza'ah. Dan yang terakhir adalah dengan berperang dengan orang Islam. Tetapi musyrikin Mekah telah memilih untuk berperang dengan tentera Islam. Jadinya anak-anak ustaz yang ustaz sangat kasihi, ustaz nak tanya awak semua, apa tindakan awak jika awak mempunyai seorang kawan yang suka mengkhianati janji? Pernah tak kawan-kawan awak semua mengkhianati janji awak? Ustaz nak kongsikan, kalau berlaku pada diri ustaz sendiri, ustaz akan nasihat pada kawan ustaz tersebut dan ajak dia untuk cuba mengotorkan apa yang telah dia janji dan persetujui. Senang kan cara untuk kita ajak kawan kita untuk amalkan sifat yang mulia ini. Baiklah, tadi kita dah tahu bagaimana terjadi pembukaan Kota Mekah ini. Jom ikut ustaz, sedikit latihan pengukuhan untuk anak-anak jelas berkaitan dengan peristiwa pembukaan Kota Mekah ini. Jom. Okey, bersedia anak-anak? Boleh bantu ustaz bersama dengan Ejen Ali jawab soalan ini. Okey, sedia Question 1, get ready. Siapakah yang mengkhianati perjanjian Hudaibiyah? Anak-anak cepat jawab. Siapa nak jawab? Afiah ke? Liana nak jawab? Ada yang jawab A, musyrikin Mekah. Betul ke tidak? Tengok. Alhamdulillah, tepat sekali. Okey, seterusnya Abdullah, cuba jawab soalan yang kedua. Bersedia? Okey, baiklah, kita tengok. Zakif nak jawab ke? Okey, tulis di ruangan live chat ya. Bilakah berlakunya pembukaan Kota Mekah? Bila? Cepat anak-anak jawab dekat ruangan live chat tu. 2 Hijrah ke? Ke 8 Hijrah? Atau 10? Tepat sekali. Amni jawab 8 Hijrah. Betul ke 8 Hijrah? Okey, tepat sekali. Okey. Gufran nak jawab? Gufran? Muhammad Gufran daripada mana ni? Daripada Pasir Besar Negeri Sembilan. Okey. Cuba jawab soalan yang ketiga.
Okey, Bani apa? Bani telah dibantu oleh Quraisy menyerang Bani Khuza'ah. Bani apa jawapannya? Ada yang jawab Bani Bakar. Okey, kita tengok betul ke Bani Bakar ni? Alhamdulillah, tepat sekali. Tahniah anak-anak. Jawapan kamu semua tepat dan betul. Okey, baiklah, kita telah selesai jawab berkaitan dengan soalan latar belakang pembukaan Kota Mekah. Jom kita tengok misi kita ni dah selesai ke belum? Okey, misi keberapa ni? Misi ke-6 selesai ke belum? Alhamdulillah anak-anak, kita telah selesai misi yang ke-6. Nampaknya Ustaz punya spek mata Ejen Ali ni masih lagi kekal di sini. Ustaz nak tengok sikit anak-anak semua. Tapi Ustaz nak pakailah spek Ejen Ali ni, barulah Ustaz rasa macam misi Ejen Ali kan. Okey, baiklah, kita telah selesai misi yang ke-6. Anak-anak, macam Ustaz kata tadi, Pejam celik, kita dah selesai 6 misi anak-anak. Dalam masa setengah jam je kita dah selesaikan 6 misi. Jadi seterusnya kita pergi ke misi yang ke-7. Ustaz nak kita cuba menerokai misi Ejen Ali ini untuk kita tahu apa sebenarnya yang selindung daripada misi ini berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah. Okey, anak-anak, kita teruskan dengan misi yang ke-7. Kita tengok apa berkaitan dengan peristiwa pembukaan Kota Mekah. Jadi misi yang ke-7 ini kita lebih mendalami berkaitan dengan sirah pembukaan Kota Mekah. Kita nak tahu sebenarnya apa yang terkandung dalam peristiwa pembukaan Kota Mekah. Jadinya anak-anak kena ikut sampai habis misi kita ni. Ada 9 misi, sekarang baru nak masuk ke misi yang ke-7. Anak-anak kena ikut satu persatu. Jom. Dah bersedia? Siapa yang dah bersedia? Ada yang bagi tahu dekat ruangan live chat ni, Ustaz, saya nak pakai spek mata macam Ustaz. Nak pakai spek mata macam Ejen Ali. Boleh. Anak-anak semua boleh ambil spek mata yang ada tu, pakai sambil-sambil kita belajar ni, bahawa kita boleh merasai kita berada dalam misi Ejen Ali untuk selesaikan apakah berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah. Anak-anak jangan ambil spek mata mak ayah awak ya. Jangan. Cuba jadi macam Ustaz ni. Ustaz ni pinjam spek mata anak Ustaz, tapi Ustaz nampak dia selalu pakai macam Ejen Ali. Ustaz pun pakai je lah. Okey, baiklah, jom anak-anak kita ikut lihat apa yang terkandung dalam misi yang ke-7 ini. Okey, jom ikut Ustaz ya. Anak-anak, berkaitan dengan peristiwa pembukaan Kota Mekah ini. Okey, yang pertama, pada bulan Ramadan tahun spek mata Ustaz ni bergerak pula. Sekejap ya. Okey. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah. Bilangan mereka adalah seramai 10,000 orang. Okey. Kemudian kedua, setibanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Marun Zahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina khemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin. Anak-anak tahu ke apa tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni suruh membina khemah dan menyalakan obor api ni? Okey, tindakan ini menjadikan masyarakat musyrikin Quraisy berasa takut dan gerun kerana menyangkakan bilangan tentera Islam yang ramai. Dengan asbab membina khemah dan menyalakan obor api ini, musyrikin Quraisy dia seolah-olah nampak
tentera Islam ni sangat ramai dan dia takut untuk melihat golongan tentera Islam ini. Okey, baiklah. Seterusnya, yang ketiga, setibanya di Zutua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza. Anak-anak tahu ke kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memerintahkan muslimin masuk ke Mekah melalui jalan yang berbeza? Sebab apa? Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Mekah. Bijak rupanya kan. Memang bijaklah Nabi kita kan. Baginda juga mengingatkan mereka agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila diserang. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid telah diserang, tetapi akhirnya dapat masuk juga ke kota Mekah. Jadi anak-anak, sebenarnya kan, kalau kita tengok Nabi dan para sahabat ini ada strateginya. Kita pun sebagai murid yang belajar, kita pun mesti ada strategi dalam mencapai kejayaan untuk pelajaran kita. Apa strategi yang boleh kita buat? Anak-anak ada tak strategi belajar? Cuba tengok baginda Nabi Muhammad dan para sahabat ada strategi. Anak-anak ada tak strategi untuk menguasai ataupun untuk pandai dalam pelajaran? Okey, baiklah. Ustaz, Ustaz punya spek mata Ejen Ali ni dia dah bergerak pula. Okey, Ustaz nak kongsikan kalau strategi Ustaz sendiri untuk lebih berjaya dalam pelajaran. Sebab sekarang ni Ustaz pun masih lagi mengajar dan belajar. Ustaz akan cuba amalkan cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dari bangun tidur hingga Ustaz tidur semula. Dalam masa yang sama, Ustaz akan cuba kuasai teknik belajar yang berkesan seperti baca buku sebelum mengikuti kelas ataupun sebelum guru memulakan pembelajaran. Contoh pada hari ini kan, kalau anak-anak dah tengok iklan pada pagi tadi ada kelas berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah, anak-anak dah cuba baca dulu berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah, kemudian baru ikuti kelas kita pada kali ini. Anak-anak bolehlah amalkan, malah boleh laksanakan strategi belajar yang lain. Banyak sangat strategi belajar yang lain yang bersesuaian dengan anak-anak. Maksudnya, kalau kita tengok kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada strategi, kita pun mesti ada strategi. Strategi dari segi apalah, tak kisah. Dari segi strategi nak belajar ke, strategi nak mahir dalam sesuatu bidang ke. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada yang keempat. Baiklah anak-anak, dari Zulfa, baginda masuk ke kota Mekah dengan menunggang kuda dan menundukkan kepala, tanda merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Mekah. Baginda memberikan jaminan keselamatan kepada semua penduduk Mekah yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Anak-anak, jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Mekah memilih keimanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Okey, baiklah kita teruskan. Yang kelima. Yang kelima, di Baitullah. Okey, apabila tiba di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan di sekeliling Kaabah. Anak-anak dah nampak kan tadi kan, gambaran Mekah pada zaman dahulu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf dan memusnahkan 360 buah berhala
yang ada di dalam dan sekeliling Kaabah. Selepas itu, baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada kaum musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Akhirnya ramai dalam kalangan mereka bersetuju berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Okey anak-anak. Jadi secara kesimpulannya yang Ustaz lihat ni, berdasarkan peristiwa pembukaan Kota Mekah ini, Islam adalah agama yang cintakan kedamaian. Seronok Islam ni. Islam adalah agama yang cintakan kedamaian. Baiklah anak-anak, bagi lihat sama ada anak-anak ni dapat kuasai berkaitan dengan peristiwa pembukaan Kota Mekah, Ustaz nak ajak anak-anak kita tengok apa aktiviti yang boleh kita buat. Okey, Ustaz buka sekejap ya. Ustaz punya spek mata ejen hari ni lama tak nampak muka anak-anak semua. Okey, kita tengok Jom, ikut Ustaz, kita jawab bersama-sama. Okey. Jom ikut Ustaz Okey. Siapa yang memasuki rumah tidak akan dicederakan? Rumah siapa? Ada yang jawab rumah Abu Sufyan, betul ke? Okey, betul. Okey, pertempuran berlaku di bahagian mana? Bahagian Kota Mekah? Anak-anak ada jawab selatan? Okey, tepat. Betul. Okey. Penduduk Mekah yang pernah menentang Islam, kekerasan ke dimaafkan? Dimaafkan. Okey, kita tengok betul ke dimaafkan? Okey, betul. Baiklah. Kita lihat. Dinding Kaabah disucikan dengan apa anak-anak? Dengan Kaabah ke? Dengan kekerasan ke? Dengan bertakbir ke? Tepat sekali. Irfan jawab dengan air Zam-Zam. Okey, betul. Okey, seterusnya kita lihat. Jaminan keselamatan juga diberi kepada siapa yang masuk ke mana? Kaabah ke? Ataupun Masjidil Haram? Ada yang jawab Kaabah? Ada yang jawab Masjidil Haram juga. Kita tengok jawapan mana yang betul. Okey, betul. Masjidil Haram. Okey, di sebelah timur dipimpin oleh Rasulullah dan siapa? Ada yang jawab Abu Ubaidah. Betul ke Abu Ubaidah? Kita tengok betul ke? Betul, tepat sekali anak-anak. Jawapan yang kamu bagi semuanya betul ni. Hebat kamu semua ni. Ustaz tak jawab, Ustaz hanya bantu anak-anak jawab. Orang Islam diminta tidak melakukan apa anak-anak? Melakukan kekerasan dan pembunuhan ke atas penduduk Mekah. Kita tengok betul ke jawapan dia? Betul. Okey, kita tengok. Siapakah yang memimpin di bahagian selatan? Ingat balik tadi Ustaz ada cakap siapa yang memimpin di bahagian selatan. Okey, kita tengok Khalid bin Al-Walid. Okey, ada yang jawab Khalid bin Al-Walid. Betul, tepat sekali. Okey, Anas ada yang jawab. Berapakah jumlah berhala di sekeliling Kaabah? Okey, Anas, awak nak jawab ke Anas? Berapa jumlah berhala di sekeliling Kaabah? 360. Okey, kita tengok jawapan Anas ni. Betul ke 360? Betul. Okey. Okey, kita tengok. Rasulullah dan orang Islam memasuki Kota Mekah dengan bertakbir dan bertahmid. Okey. Selain bertakbir, Rasulullah mengelilingi apa? Kaabah. Tepat sekali, bagus. Dan mencium Hajarul Aswad. Okey, soalan yang terakhir. Rasulullah membahagikan tentera Islam kepada berapa kumpulan anak-anak?
4 kumpulan. Tahniah. Okey, kita telah selesai menjawab dengan baik. Tahniah. Anak-anak punya jawapan semuanya betul. Okey, tepat sekali. Baiklah. Sekarang ni kita teruskan sambung balik misi kita. Kita sambung misi kita. Kita tengok selesai tak misi kita yang keberapa tadi ni?